Soalan pertama dan ketiga No, yang bankrupt tu saya nak dengar. Kasih peluang. Tak mungkin bankrupt. Dia tak ada jawapan. Soalan pertama Confused. dengan soalan ketiga boleh dijawab sekali ya. Yang dikata kononnya fakta Malaysia akan bankrupt itu tak betul. Saya rasa saudara Khairul tidak faham mekanisme masalah kewangan Cakap yang bahasa yang dihadapi. orang faham lah. Dah orang lain faham, Datuk tak faham. Tak. Allah Supaya terlalu lambat. Jelaskan. Apalah dia. Kasih peluang. Cepat sikit. Orang nak tunggu ni, betul ke boleh bankrupt? Tak. Tadi dia nak kacau pun saya suruh dia senyap. Dan sekarang kasih peluang dia, Kak. Datuk Khairul tidak faham dari segi ekonominya mekanisme masalah kewangan yang dihadapi oleh sesebuah negara apabila ia tidak mampu membayar hutang. Dia bukan soal bankrupt ini seperti mana bankrupt syarikat. Dia tak sama. Negara berhutang. Apabila negara berhutang banyak dan dia tidak mampu membayar sama ada faedah tahunan ataupun membayar bayaran pokok hutang, maka kreditor ataupun syarikat atau negara yang memberikan hutang itu akan masuk dan akan menentukan harta mana yang akan dilelong. Itu yang berlaku di Greece contohnya. Greece ini, bila dia kata Greece ini bankrupt, bukannya Greece ini bungkus seperti sebuah syarikat. Saudara Fizi, makcik-makcik ni ramai tak tahu Greece tu apa? Boleh cerita tengah Greece tu di mana? Makcik, lain kali jangan tengok TV3 saja makcik ya. Greece ini adalah sebuah negara di Eropah yang banyak berhutang, banyak juga ketirisan sehingga akhirnya tidak mampu membayar hutang. Akhirnya apa yang berlaku apabila dia tak mampu membayar hutang, kreditor-kreditor ini masuk dan menetapkan syarat-syarat bagaimana dia nak bayar hutang. Kreditor ni apa? Kreditor ini ialah syarikat ataupun negara yang memberi hutang kepada Greece. Ya? Jadi bila sebuah negara itu mengalami masalah kewangan macam Greece, kreditor akan masuk dan akan tentukan kamu kena potong belanjawan tahunan 20%. Kamu kena buang pekerja kerajaan 200,000. Kamu kena lelong tanah itu, syarikat ini kamu kena jual. Jadi orang luar yang tentukan kita punya ekonomi. Dasar, betul. Jadi sebab itu, bila kita kata 1MDB ini, bila dicampur dengan segala masalah kewangan sedia ada di Malaysia ini, boleh membawa kepada kebankrapan negara. Maknanya kalau keberhutangan ini tidak dijaga dan kreditor-kreditor ini mula masuk untuk menuntut hutang mereka dan Malaysia tak boleh bayar, maka kerajaan Malaysia terpaksa mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya memangsa dan merugikan rakyat. Dan keadaan itu sudah mula berlaku, Dr. Mazli. Contohnya apa dia? Selalu disebut subsidi ini tidak baik untuk negara. Sebab itu kerajaan Malaysia telah potong subsidi makcik-makcik. Mana ada subsidi minyak sekarang? Subsidi telah dihapuskan sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Itulah bentuk-bentuk yang saya kata bila hutang 1MDB ditambah lagi dengan hutang kerajaan yang banyak, dia akan membawa Malaysia ke ambang kebankrapan. Bila potong subsidi ni kesan pada makcik-makcik ni apa dia? Makcik jugalah yang duk komplain harga barang naik, minyak naik semua. Itu disebabkan oleh subsidi dan semua ini dipotong oleh kerajaan lah. Apabila kerajaan terpaksa letakkan wang yang besar untuk membayar hutang dan kadar faedah, maka perbelanjaan yang sepatutnya pergi kepada rakyat tidak dapat dibelanjakan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tu memang cukup hebat lah. Fakta Datuk Khairul lama saya kena pusing nak faham. Jelaskan. Dia beritahu bahawa kononnya kita perlu pertahankan 1MDB walaupun dengan hutang 42 bilion ini, kerana 1MDB ini menghantar imam dan tok siak ke haji tiap-tiap tahun. Berbanding rizab kita 500 bilion harus disebut. Perlu disebut. Ada peluang. Jadi memanglah 1MDB ni hantar orang pergi haji. Saya pergi haji tahun 2013. Jumpalah juga yang dihantar oleh 1MDB ni. Tetapi nak kira dari segi berapa banyak yang 1MDB pulangkan balik kepada rakyat berbanding dengan berapa banyak yang disebat daripada rakyat. Saya nak tunjuk. Itu persepsi tak betul. Tak haji boleh. Haji. No. Haji dihantar tiap-tiap tahun berapa? 2,000 lah katakan. 2,000.
Kalau yang haji semua ni 15 ribu ringgit seorang ditanggung, 2,000 orang pada harga 15,000 ringgit seorang, maknanya baru 30 juta. 30 juta dipulangkan kepada rakyat yang dihantar haji. Disebat berapa? 40,000 juta disebat. Jadi sebab itu, kita nak banding yang No mana way. contohnya No way. untuk kemaslahatan, untuk kebaikan ummah No ini, way. ikut ayat Datuk Khairul,